TM Kuching. Teruskan, Pak. Terima kasih, Ifah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pematuhan prosedur operasi standard SOP COVID-19 di Pusat Pemindahan Sementara PPS di Limbang yang dibuka ekoran banjir berada pada tahap memuaskan. Menteri Muda Pemodenan Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berpuas hati dengan kerjasama orang awam bersama jabatan serta agensi terlibat dalam membantu kerajaan menyelamatkan penduduk terjejas banjir di bahagian itu. Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata demikian kepada pemberita selepas membuat tinjauan ke PPS di daerah Limbang. Dalam pada itu, beliau turut memaklumkan kerajaan akan terus menyalurkan bantuan melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat dan beberapa agensi terlibat bagi meringankan beban penduduk terjejas banjir. Kita memberi bekalan makanan, sarapan, makan tengah hari, makan malam, ada refreshment juga, ada kelengkapan untuk tidur. Dan hygiene kit pun dibagi. Tapi bagi mereka yang tidak berpindah tapi terputus hubungan, Jabatan Kebajikan juga membantulah. Sekarang ni tengah mengumpulkan datanya, yang mana bantuan itu bernilai RM50 untuk tempoh 1 minggu untuk 1 orang. Bekalan asas makanan lah, beras dan sebagainya lah. Hadir sama dalam sesi lawatan itu ialah Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah dan Ahli Dewan Undangan Negeri Batu Danau Paulus Palugumbang. Ini berita yang baru kami terima. Setakat pukul 4 petang di Limbang, seramai 145 penduduk terjejas masih ditempatkan di 5 buah PPS melibatkan 11 buah kampung. Manakala di Miri, 2 buah PPS di Pekan Long Lama masih menempatkan 79 penduduk terjejas. Kita ke berita seterusnya. Perkhidmatan pesan dan makan dalam kereta atau Park Dine-In di perkarangan premis makan adalah tidak dibenarkan kerana ia melanggar SOP. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Aidil Ismail menegaskan bahawa hanya SOP perkhidmatan bawa pulang atau take away sahaja dibenarkan. Hanya take away saja dibenarkan. Perkhidmatan layanan membawa makanan yang telah dihidang kepada pelanggan yang menunggu dalam kenderaan. Dan selepas makan, hidangan tersebut diambil semula oleh pihak pemis. Itu adalah satu kesalahan dan boleh di-compound kerana tidak mematuhi SOP. Beliau yang dihubungi RTM di Kuching hari ini turut memberitahu pada Jumaat lepas terdapat sebuah premis di Miri telah dikenakan kompaun atas kesalahan tersebut. Berkuat kuasa 12 Mei lepas, Sarawak mengeluarkan SOP aktiviti pembekalan atau penjualan makanan hanya dibenarkan secara bawa pulang, pandu lalu dan penghantaran sahaja. Kelancaran proses pemberian vaksin COVID-19 fasa 2 kepada 378 penerima di daerah Seratok semalam sedikit terjejas apabila terdapat 80 individu tidak dapat hadir serta membatalkan janji temu mereka saat akhir. Susulan itu, program yang sepatutnya selesai pukul 5 petang berlarutan sehingga 6.30 petang apabila pejabat kesihatan daerah Seratok terpaksa mencari calon penerima lain daripada senarai menunggu. Menurut Pegawai Kesihatan Daerah Seratok Dr. Syafiq Amirul Ibti Syamzul Kifli, kekosongan turut diisi oleh penerima daripada kaki tangan sokongan kepada petugas barisan hadapan. Oleh itu, Dr. Syafiq amat berharap penerima pada program seterusnya nanti dapat mematuhi tarikh janji temu mereka dalam melancarkan proses pemberian vaksin. Katanya calon penerima vaksin akan terlebih dahulu dihubungi oleh kaki tangan pejabat kesihatan daerah Seratok bagi mengesahkan kehadiran mereka selain turut diberi penerangan ringkas melalui telefon mengenai proses vaksinasi. Oleh kerana pemberian vaksin adalah secara sukarela, calon penerima dinasihat untuk memaklumkan kepada pejabat kesihatan lebih awal jika mereka tidak dapat hadir atau menolak pemberian vaksin. Golongan komorbid tidak perlu bimbang untuk hadir menerima suntikan vaksin kerana setiap pusat pemberian vaksin PPV mempunyai kaunter triage untuk membuat saringan kesihatan sama ada individu tersebut layak menerima vaksin berdasarkan sejarah komorbid mereka.
Pegawai Kesihatan Bahagian Betong Dr. Johnny Pangkas semasa ditemui RTM memberitahu terdapat 1-2 calon penerima vaksin daripada kalangan komorbid membatalkan janji temu saat akhir kerana masih belum bersedia dengan alasan bimbang mempunyai latar belakang penyakit kronik yang banyak. Contohnya sekarang kita perlu mengambil perhatian mereka yang mengambil ubat untuk berkaitan dengan darah. Seperti yang ada masalah perdarahan, kita akan buat penilaian dahulu. Ini untuk mengelakkan komplikasi kemudian. Tapi ini adalah jarang. Mengenai program pemberian vaksin di bahagian Betong, Dr. Johnny menjelaskan seramai 2,664 petugas barisan hadapan dan kaki tangan sokongan telah menerima vaksin setakat ini. Bagi penerima fasa 2 pula, setakat 19 Mei yang lepas, sebanyak 1,938 dos telah diberi kepada golongan berisiko tinggi dan warga emas. Program imunisasi COVID-19 di bahagian Betong akan diteruskan sepanjang minggu depan sehingga 31 Mei dan hanya ditutup pada cuti umum Hari Wesak pada Rabu depan. Orang ramai yang ditemui lega dan berterima kasih kerana golongan berisiko tinggi akhirnya telah mula diberikan vaksin COVID-19. Mereka yang was-was ataupun ragu-ragu, saya nasihatkan pergi mendaftar dengan kerajaan sekarang, dengan hospital, dengan sejahtera. Mana-mana tempat hospital di Sarawak kita boleh mendaftar. Pemberian vaksin untuk warga emas ini dan golongan komorbid, terutamanya warga tua, adalah sangat baiklah untuk melindungi mereka daripada pandemik waktu sekarang inilah. Warga emas memang patut layak menerima vaksin terdahulu sebab mereka kan berisiko tinggi terhadap penyakit ini. So hari ini saya bangga sangat sebab dia sudah menerima vaksin, sekarang sedang tunggu giliran untuk second dose nantilah. RTM Sarawak diminta agar terus memperhebat hebahan berkaitan SOP sambutan perayaan Hari Gawai Dayak yang bakal disambut tidak lama lagi. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pakan, Tan Sri William Mawan Ikom berkata, ia berikutan RTM merupakan platform penting dalam menyebar luas SOP yang diumumkan oleh kerajaan, terutama kepada penduduk di luar bandar dengan lebih menyeluruh menerusi radio maupun televisyen. Tan Sri William Mawan Ikom yang juga Presiden Kesatuan Kebangsaan Dayak Sarawak SDNU juga menyeru seluruh masyarakat Dayak di Sarawak agar mengamalkan SOP yang ditetapkan bagi mengelak penularan virus COVID-19. Ujarnya, masyarakat Dayak perlu menerima sambutan Gawai Dayak dalam norma baharu yang tidak membenarkan aktiviti ngabang Gawai Dayak dan sekiranya terdapat kematian atau upacara pengebumian atau ngetas ulit, masyarakat Dayak juga tidak digalakkan untuk berkumpul. Beliau berucap ketika menyempurnakan perasmian rakaman pentas Gawai Dayak bertemakan Birami Ruai FM, anjuran stesen radio YFM RTM Kuching di Auditorium Piramli RTM Kuching semalam. Sementara itu, pengarah penyiaran Sarawak Abdul Hadi Muhammad Yusof berkata, walaupun sambutan Hari Gawai Dayak untuk tahun kedua tahun ini tidak semeriah tahun sebelumnya, namun yang paling penting, ia disambut bersama keluarga bagi memperingati adat dan budaya. Beliau juga berharap agar masyarakat Dayak patuh SOP, terutama tidak rentas daerah untuk pulang ke kampung bagi melindungi keluarga masing-masing agar penularan COVID-19 dapat dikawal. Sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Ifah di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Abang.